Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Saya berharap dan berdoa semoga anak-anak murid saya semua dalam keadaan sihat sejahtera dan diberi kekuatan untuk terus kita mencari ilmu dan belajar dalam keadaan norma baru ini. Baik, saya Cikgu Muhammad Nur Luqman. InsyaAllah pada tahun ini 2021 saya akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu tahun 6. Jadi saya faham dalam keadaan norma baru ada kekangan-kekangan daripada pihak sekolah, daripada pihak guru, daripada pihak anak-anak murid sendiri, kekangan untuk kita meneruskan pembelajaran dalam situasi yang normal. Walau bagaimanapun kita akan cuba sebaik mungkin dan sehabis usaha kita insya-Allah untuk meneruskan pembelajaran. Tak boleh kita pembelajaran ni kita nak tak nak kita terpaksa teruskan walau dalam keadaan apa cara sekalipun. Sebab pembelajaran ni berterusan sepanjang kita hidup, sepanjang tahun, sehingga kita meninggal lah, kita kena terus belajar. Jadi walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, COVID-19 yang semakin hari semakin agak membimbangkan, tapi pembelajaran juga kita tak boleh abaikan. Jadi walaupun kita terpaksa belajar dengan cara ni, jadi yang penting pembelajaran tersebut dapat diteruskan insya-Allah. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin terangkan dahulu struktur pembelajaran kita. Baik, untuk bahasa Melayu, untuk subjek saya ni, kita akan belajar dengan kaedah bersemuka secara online, iaitu menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom. Itu langkah pertama. Langkah kedua, sebagaimana yang saya buat sekarang, iaitu saya akan merakam dahulu video pembelajaran, kemudian saya akan post di dalam WhatsApp group kelas untuk kamu lihat berulang kali ataupun untuk kamu jadikan panduan lah untuk jawab soalan pengukuhan dan sebagainya. Sebenarnya untuk sesi-sesi permulaan ni saya nak bersemuka secara dalam talian, iaitu menggunakan Google Meet. Tetapi memandangkan hari Ahad ni saya ada urusan di sekolah, ada urusan di sekolah yang perlu disiapkan di sekolah. Jadi proses nak bersemuka tu tak dapat dilaksanakan. Jadi saya gunakan struktur kedua, iaitu saya merakam video pembelajaran kita pada hari ini dan saya akan post di dalam WhatsApp group kelas lah. Baik, tanpa membuang masa, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, Sayangi Keluarga. Okey, walaupun pembahagian buku teks belum dapat diedarkan lagi, tak mengapa, saya dah download buku teks dari nama web dan kita akan sama-sama lihat dan baca nanti, insya-Allah. Okey. Okey, pada akhir sesi pembelajaran, topik kita hari ini murid-murid akan dapat apa? Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Okay, jadi secara ringkasnya pembelajaran kita pada hari ini kita nak belajar jenis-jenis ayat dan juga ragam-ragam ayat. Okay, ada berapa jenis ayat? Kalau ingat lagi kalau dah belajar tahun 4, tahun 5, cuba flashback balik. Jenis ayat atau ragam ayat ni ada berapa jenis? Sebelum kita go through kepada pelajaran kita yang seterusnya ni. Okay, ingat tak? Ada berapa? 1, 2, 10. Ada berapa jenis ayat? Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, kita back dulu. F5 dulu. Okey, jenis dan ragam ayat. Ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Okey, ayat penyata pertama, kedua ayat tanya, ketiga ayat seruan dan keempat ayat perintah. Okay, ingat balik jenis ayat ada berapa? Ada 4 jenis. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Baik, apa itu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah? Saya yakin bahawa kamu semua dah belajar. Kalau flashback balik, mungkin dah belajar, ni rupanya. Saya yakin awak dah belajar, tapi mungkin sebab lupa. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada setiap ayat ni, jenis-jenis ayat ni, kita lihat dahulu buku teks kita. Okay, mana buku teks kita ni? Okey, tengok ni. Baik, ini ialah unit pertama dalam buku teks tajuk bakat istimewa. Okey, mendengar dan bertutur. Tajuk dia, topik dia, tema dia bakat istimewa. Ini tajuk dia, sayangi keluarga.
Baik, kita sama-sama baca dahulu dialog yang terdapat dalam buku teks ni. Baik, ibu dia kata ni, Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Amar menjawab, baik ibu. Jadi ayah, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Okey. Amar jawab, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Wah, bagus Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan dia bagi lukisan ke ayah dia kan. Dia kata, ayah, lihatlah lukisan Irfan. Jadi Amar pun cakap, Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Okay. Jadi ayah dan ibu dia pun memberi respon, wah, cantiknya. Okay. Jadi ini ialah dialog untuk topik pertama kita ni, sayangi keluarga. Okay, aktiviti dia apa? Menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betulnya. Itu yang kita nak pelajari hari ni. Kita nak pelajari apa? Jenis ayat dan ragam ayat. Dalam dialog yang diberi pada topik pertama kita ni, dalam dialog ni unit 1 ni, dalam dialog-dialog yang telah diberi ni ada 4 jenis ragam ayat ataupun 4 jenis ayat lah saya cakap. Sebagaimana yang kita dah lihat tadi, yang ini ada 4 jenis ayat ni. Ada ayat penyata dalam dialog tadi, ada ayat penyata, ada ayat tanya, ada ayat seruan dan juga ada ayat perintah. Jadi mari kita lihat satu demi satu jenis-jenis ayat tersebut. Ayat penyata. Ayat penyata ni apa? Ayat yang menceritakan tentang sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Senang je ayat penyata. Dalam 4 jenis ayat ni, yang paling mudah, paling senang ialah ayat penyata. Ayat penyata, ayat yang menceritakan tentang sesuatu ataupun menyatakan tentang sesuatu. Apa-apa ayat yang menceritakan atau menyatakan tentang sesuatu dikenali sebagai ayat penyata. Ayat ni juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh, ayah saya merupakan seorang anggota polis. Contoh kedua, saya baru selesai menyelesaikan tugasan itu sebentar tadi. Jelas tak ayat penyata? Cuba bagi contoh lain selain daripada contoh yang saya berikan ni. Contoh lain apa? Hari ini hari Ahad. Itu ayat penyata. Kita menyatakan bahawa hari ini hari Ahad. Saya tidak ke sekolah kerana wabak COVID-19 semakin membimbangkan. Itu pun ayat penyata. Kita menyatakan kenapa kita tidak datang ke sekolah. Apa lagi ayat penyata? Ibu saya sangat pandai memasak. Pun juga ayat penyata. Jadi ayat penyata lah antara jenis-jenis ayat yang paling mudah dan paling simple. Apa-apa yang menyatakan sesuatu, itu dia panggil ayat penyata. Jelas tak? Kita bagi ke seterusnya. Ayat penyata dah jelas. Paling mudah ni, insyaAllah. Kelas-kelas anak-anak murid saya ni, 6 Aurora, insyaAllah dapat catch up, dapat faham tentang ayat penyata ni dengan baik. Baik, kita pergi seterusnya. Ayat tanya. Ayat tanya. Kenapa ada tanda soal? Sebab ayat tanya. Ayat yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu hal. Ayat tanya mestilah diikuti dengan tanda soal. Ayat tanya terbahagi kepada 2 jenis, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya. Baik, apa tu ayat tanya? Jelas bagaimana tajuk dia, bagaimana jenis dia tu, nama dia tu ayat tanya. Ayat yang digunakan untuk bertanya sesuatu ataupun senang kita cakap soalan. Sebagai contoh, soalannya, siapakah nama kamu? Itu merupakan ayat tanya. Dan di belakang siapakah nama kamu, di belakang ayat ataupun di akhir ayat, kena letak tanda soal. Itu penting tu, kena letak tanda soal. Kerana tanda soal ni boleh membezakan antara ayat tanya dengan ayat penyata. Kalau kita tidak letak tanda soal, kemungkinan ayat tersebut akan menjadi ayat penyata jika dibaca dengan intonasi atau nada yang berbeza. Baik, sebab tanda soal itu penting. Itu menunjukkan bahawa ayat tersebut merupakan ayat tanya. Contoh lain. Apa contoh lain? Apakah yang kamu buat semalam? Jadi selepas perkataan semalam kena ada tanda soal. Itu merupakan ayat tanya. Baik, kalau kamu perhatikan di sini, dia ada 2 jenis ayat tanya dengan ada 2 jenis ayat tanya. Itu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya. Dapat beza tak? Apa perbezaan? Nampak tak apa perbezaan 2 ayat tu?
Okey, mudah aja. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang dimulakan, disertai ataupun yang mana dalam ayat tersebut mempunyai kata tanya. Contoh kata tanya apa? Siapakah? Bagaimanakah? Apakah? Di manakah? Itu semua merupakan kata tanya. Jadi ayat tanya yang ada kata tanya dipanggil ayat tanya dengan kata tanya. Satu lagi, ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat soalan yang dinyatakan tanpa diletakkan kata tanya. Itu juga merupakan ayat tanya atau soalan tetapi tiada kata tanya. Tetapi dua-dua jenis ayat ni, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, mestilah kena ada tanda soal. Wajib. Ayat tanya wajib ada tanda soal. Kalau tak ada tanda soal, kita boleh petikaikan sama ada ayat tersebut merupakan ayat tanya ataupun bukan ayat tanya. Jelas yang tu? Okey. Seterusnya, ayat seruan. Kita lihat. Ayat seruan. Apa tu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk menterjemahkan perasaan seperti terkejut, takut, sakit dan juga marah dan juga banyak lagi. Ayat seruan ni kita gunakan untuk menterjemahkan perasaan kita. Okey, perasaan terkejut, takut, sakit, marah, sayang, apa lagi? Jengkel dan sebagainya. Okay, ayat seruan pula perlu diakhiri dengan tanda seru ni, nampak? Tanda seru. Kalau ayat tanya tadi tanda soal, ayat seruan tanda seru. Okay. Selalunya ayat seruan ni dia akan ada kata seruan. Itu nanti kita akan masuk topik ayat seruan, kita akan belajar mengenai kata seruan. Okey, apa contoh kata seruan? Saya bagi contoh. Okey, contoh kata seruan apa yang awak tahu? Ya, pandai. Cis, aduh, aduhai, oh. Itu semua kata seruan. Okey, sebagaimana ayat tanya ada yang bermula dengan kata tanya, begitu juga dengan ayat seruan. Ayat seruan, ada setengah ayat seruan yang kita akan letakkan kata seruan, kata seru. Seperti cis, wah. Ada juga ayat seruan yang tanpa kata seru. Ada juga ayat seruan yang kita tak letakkan kata seru. Tetapi ayat seruan wajib letak tanda seru. Ni tanda seru. Okey, ni tanda seru. Okey, jelas tak ayat seruan? Okey, baik. Kita pergi ke seterusnya, ayat perintah. Okey, ayat perintah. Secara ringkasnya, ayat perintah ni bertujuan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ayat perintah terbagi kepada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan juga ayat silaan. Baik, ayat perintah ni mudah. Ayat yang kita gunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Suruh orang buat sesuatu, itu dipanggil ayat perintah. Okay, ayat perintah terbagi kepada 4. Suruhan, permintaan, larangan dan silaan. Baik, untuk jenis-jenis ayat perintah ni, nanti kita akan masuk topik-topik seterusnya. Kita akan jumpa topik mengenai ayat perintah ni, khusus mengenai ayat perintah. Maka kita akan go through, kita akan belajar satu demi satu jenis ayat. Untuk permulaan ini, ragam ayat, kita akan belajar secara surface ataupun di permukaan saja. Kita akan belajar secara asas dahulu. Okay, apabila kita masuk di bahagian ayat perintah nanti, saya akan terangkan satu demi satu. Apa itu ayat suruhan, apa itu ayat permintaan, apa itu ayat larangan, apa itu ayat silaan, berserta dengan contoh-contoh. Baik, jelas ayat perintah? Ayat perintah, saya ulang balik. Ayat perintah bertujuan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ataupun untuk menyuruh seseorang buat sesuatu. Tak kiralah dia minta tolong ke, dia jemput masuk rumah ke, ataupun dia arahkan ke, ataupun dia larang ke, itu semua termasuk bawah ayat perintah. Baik. Jelas? Yang tadi, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Ni apa? Empat-empat ni dipanggil apa? Jenis ayat. Baik, kita ulang, kita lihat balik buku teks tadi. Okey, ni. Okey, agak-agak kamulah. Dalam dialog ni, ada tak terdapat 4 jenis ayat tadi? Ada atau tidak? Cuba kita lihat. Kita baca balik. Amar, tolong buka pintu. Okey. Ni Amar, tolong buka pintu. Agak-agak tu ayat apa? Kan ibu dia suruh Amar buka pintu. Kita dah belajar tadi, kalau ayat yang menyuruh buat sesuatu, itu dipanggil ayat Ya, pandai. Ayat perintah. Jadi di sini, Amar, ibu dia ni minta Amar buka pintu. Walaupun dia minta tolong itu maksudnya perintah lah.
Walaupun minta tolong itu dipanggil suruh buat sesuatu. Itu termasuk bawah ayat perintah. Amar, tolong buka pintu. Jadi tolong buka pintu ni merupakan ayat perintah. Baik, ayah kamu sudah pulang. Dia menyatakan ayah Amar ni sudah pulang. Ibu dia kata ayah dia sudah pulang. Jadi ayat ayah kamu sudah pulang ni apa? Okey, kita lihat sekejap Ini. Ayah sudah pulang. Ayat apa pula? Adakah ayat perintah? Tidak. Ayat perintah untuk menyuruh buat sesuatu. Ayat tanya? Tidak, sebab tak ada tanda soal. Ayat seru? Pun bukan. Sebab tak ada kata seru. Jadi ayat apa? Ya, pandai. Ayat penyata. Ayat yang mula-mula tadi kita belajar. Ayat penyata tu ayat apa? Ayat yang menyatakan tentang sesuatu ataupun menceritakan tentang sesuatu perkara. Jadi dalam situasi ini, kejap dalam situasi ini, ibu dia ni kata apa? Ibu dia ni kata dia menyatakan bahawa ayah dia sudah pulang. Jadi ayat menyatakan sesuatu itu dipanggil ayat penyata. Jadi dalam dialog ni sahaja kamu sudah jumpa berapa jenis ayat? 2 jenis ayat. Pertama, ini pertama ni. Okey. Okey, pertama. Ayat apa? Ayat perintah. Okey, ayat Amar tolong buka pintu. Yang kedua ni bawah dia ni. Ayat apa? Ayat penyata. Baik, cuba tengok dialog-dialog lain. Dialog seterusnya, ada tak ayat-ayat lain? Ya, ada kan? Ada banyak jenis-jenis ayat bukan? Okey, jadi itu kita akan buat pengukuhan sebentar nanti. Okey, jadi yang penting kamu sudah faham bahawa jenis ayat ada berapa? Ada 4. Apa dia? Ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan dan juga ayat tanya. Kita lihat betul tak? Okay, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Baik, kita lihat pengukuhan sedikit. Okey, latihan pengukuhan. Senaraikan ragam ayat yang terdapat dalam dialog tadi menggunakan jadual di bawah. Okey. Jadi saya nak minta kamu buat satu tugasan yang mudah sangat. Mudah je tugasan ni, sangat mudah. Okey, tak ada buku Kalau tak ada buku tak ada masalah. Kamu boleh guna buku-buku yang ada tahun lepas. Buku kosong apa-apa pun tak ada masalah. Sebab saya tahu ada yang belum beli buku, ada yang belum keluar, tak sempat sebab PKP. Tak apa, tak payah nak susahkan diri ibu, tak payah nak susahkan ibu dan bapa kamu. Guna saja mana-mana kertas kosong ataupun buku-buku tahun lepas yang masih ada. Okey, buat jadual macam ni. Buat jadual macam ni. Buat ayat penyata, ayat tanya, ayat surah, ayat perintah. Kemudian bahagikan kolom. Okay, jadi kamu buka balik dialog tadi dalam buku teks. Okay, dialog ni nanti saya akan hantar dalam WhatsApp. Buka balik dialog ni, cari mana jenis ayat perintah. Contoh kalau ini, Amar tolong buka pintu. Ayat apa ni? Ayat penyata kan? Okay, ayat penyata kita masukkan dalam bahagian ayat penyata. Nampak? Saya bagi contoh. Saya dah letak dah contoh. Saya dah letakkan satu contoh. 2 contoh untuk kamu saya letakkan. Okay, dia bagi ayat penyata. Amar, ayah kamu sudah pulang. Ibu dia kata. Maka letak di bawah ayat penyata. Okay, lepas tu ibu dia kata apa lagi tadi? Amar, tolong buka pintu. Tolong buka pintu. Ayat apa? Ayat perintah. Ya, Amar, tolong buka pintu. Ya, saya dah bagi awak contoh dialog. Jadi, awak baki dialog tadi, awak kenal pasti sama ada ayat tersebut ayat apa? Penyata ke, ayat tanya ke, ayat seruan ke atau ayat perintah. Kemudian awak masukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Kalau awak baca yang next tu contoh, okay, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini Amar? Okay, ayat apa ni? Kalau kamu rasa ini ayat seruan, kamu letakkan dalam kolom ayat seruan. Kalau kamu rasa ini bukan ayat seruan ni, tak ada pun tanda seru, ni ayat tanya ni, letak di dalam kolom ayat tanya. Baik, setelah selesai buat latihan pengukuhan ni, okay, hanya perlu snap gambar jawapan tersebut dan hantar ke hantar menggunakan link yang akan saya berikan nanti. Saya minta tolong tak perlu ambil gambar dan hantar ke dalam WhatsApp kelas ataupun WhatsApp saya, tak perlu. Sebab nanti akan menyebabkan WhatsApp dibanjiri dengan puluhan gambar ataupun ratusan gambar. Ini baru topik pertama. Belum kita lagi masuk next topik seterusnya. Jadi bila buat macam tu, grup kelas nanti akan banyak dibanjiri dengan
latihan-latihan kamu. Okay, jadi tak perlu hantar dalam WhatsApp. Saya akan bagikan satu link untuk hantar jawapan. Mudah saja. Mudah saja nak hantar. Nanti saya akan sertakan sekali dengan tutorial bagaimana cara nak hantar jawapan kamu menggunakan link tersebut. Baik, setakat ni faham? Saya harap kamu semua faham. Jika ada apa-apa permasalahan dan persoalan boleh tanya, insya-Allah. Dan jika saya ada kesalahan, tersalah kata, tersalah bicara, saya minta maaf. Semoga kita bertemu lagi pada sesi akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.